Selamat sangom bertemu lagi kita Mariam Berita BTTV Talu Songom tu. Selepas tawau kelabakan Lahadatu, Tunku dan Kinabatangan, Ketua Menteri terus memberi kabar gembira kepada penduduk Sabah. Kali ini penduduk di Kudat menerima geran tanah yang ditunggu-tunggu sejak sekian lama. Di majlis itu, Ketua Menteri mengajukan pertanyaan ini kepada pemimpin Pro-Perikatan Nasional. Kenapa dipersoalkan tugas Jabatan Negeri Sabah yang terus berkhidmat kepada rakyat walaupun Dewan Undangan Negeri Sabah sudah dibubarkan? Kenapa mempersoalkan tugas Jabatan Negeri Sabah yang terus berkhidmat kepada rakyat jika Jabatan Persekutuan di Sabah sendiri masih boleh berfungsi walaupun Dewan Undangan Negeri DUN Sabah sudah dibubarkan? Itu penegasan Ketua Menteri kepada pemimpin Pro-Perikatan Nasional PN yang mempersoalkan peranan Jabatan Tanah dan Ukur JTU meluluskan pemberian geran tanah kepada rakyat. Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal berkata, sebagai pemerintah Sabah yang sah, beliau berhak untuk memberikan bantuan kepada rakyat, lebih-lebih lagi membabitkan hak rakyat seperti geran tanah. Kalau Jabatan Persekutuan boleh berfungsi di negeri Sabah, takkan Jabatan Negeri Sabah di negeri Sabah sendiri tak boleh berjalan. Ya? Nak tunggu supaya contoh kita ada kelulusan Kementerian Kesihatan nak bagi ubat, tunggu lepas pilihan raya, mati orang itu. Ya? Okay. There's no read yet. The read is not there. The read is there, then it's a different story. Saya boleh bagi bantuan, bukan kita nak pancing undi. Yeah? When the time comes, the read is there, announcement when is the date of election, when is the date of voting, then there's a read. Terdahulu, beliau menyerahkan sebanyak 399 geran tanah kepada penduduk di 121 kampung seluruh Kudat. Kesemua geran tanah berkenaan adalah hasil kelulusan permohonan tanah bersyarat geran anak negeri. Muhammad Syafiee berkata demikian ketika ditanya tentang dakwaan pemberian geran tanah kepada rakyat selepas pembubaran DUN Sabah adalah menyalahi etika pilihan raya. Pemberian geran tanah itu bagaimanapun mendapat sambutan baik daripada rakyat Sabah. Malah ada yang terharu ketika menerimanya kerana sebelum ini terpaksa menunggu sehingga puluhan tahun daripada kerajaan terdahulu. Ketua Menteri berkata pemberian geran tanah itu telah dilakukan sejak tahun lalu lagi, iaitu kerana sudah menjadi dasar kerajaan pimpinannya yang berpaksikan hak rakyat. Apa pula salah dia? Saya sudah serahkan 2 tahun yang lalu pun. Ya, selagi read pilihan raya belum dikeluarkan, ya, maka dibolehkan kita menjalankan tugas selaku caretaker government untuk menyerahkan. Takkan kita tunggu read itu keluar. Ya, read belum keluar lagi. Ya, bila read keluar, maka langkah-langkah untuk memberikan bantuan yang ada bukan berdasarkan kita belum tahu siapa calon. Kita belum tahu siapa yang bertanding, ya. Jadi saya pun tahu juga undang-undang. Saya ini penggubal dasar berpuluh tahun dah. Ya. Datuk Seri Muhammad Syafiee menegaskan kejatuhan ekonomi bukan hanya berlaku di Sabah tetapi turut melanda di seluruh dunia termasuklah di peringkat kerajaan persekutuan. Kita ada rancangan untuk memulihkan sektor pelancongan contohnya, domestic tourism. Dah mula kita nak pulihkan, ya. Dan ini langkah-langkah yang kita lakukan, ya. Tomahan bahawa ini oleh kena kegagalan kita. Banyak cabaran yang saya lalui untuk membangunkan negeri kita. Ya, kena kita tahu bahawa bukan semudah itu dalam jangka masa 2 tahun. Kita baru perintahnya. Masuk COVID berapa bulan COVID ni. So you look at the differences, the environment yang kita perlu hadapi. Tapi sekurang-kurangnya dalam 2 tahun sudah mula kita buka kilang-kilang, peluang pekerjaan anak-anak kita, buat minyak masak, gelap industri, kita akan buat.
Ketua Menteri berkata meskipun pandemik COVID-19 antara faktor utama, namun beliau tidak pernah mengalah, malah banyak perancangan di peringkat kerajaan Sabah telah dibuat untuk merancangkan semula ekonomi negeri. Tegas beliau, kerajaan Sabah sedang bekerja keras untuk membangunkan semua pelbagai sektor industri di Sabah bagi mencipta peluang pekerjaan seperti pembukaan kilang minyak, menaikkan semula sektor pelancongan serta bermacam-macam lagi. Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar selepas menyerahkan geran tanah kepada rakyat di Dewan Tun Mustafa Kudat hari ini. Berucap dalam majlis itu, Muhammad Syafiee berkata rakyat menyedari kesukaran dan usaha yang dilakukan kerajaan dalam menempuh cabaran ekonomi semasa. Bagaimanapun katanya, pelbagai tomahan yang dilemparkan terhadap warisan sebenarnya berpunca daripada kekecewaan Macai Tan Sri Musa Aman yang kini tidak lagi berupaya mendapatkan projek kerajaan. Menurut Muhammad Syafiee, beliau telah mengambil keputusan menghentikan pemberian projek kepada macai-macai berkenaan kerana mereka hanya mengejar kekayaan peribadi bukannya kepentingan rakyat. Yang merudum ekonomi ini bukan pasal apa, tidak ada kegiatan ekonomi. Cuma masalah dia, macai-macai dia tidak ada bisnis sudah. Itu yang merudum. Tidak ada kerja. Dulu banyak kerja musim dia Ketua Menteri. Sekarang saya stop semua. Saya tidak bagi mereka kerja kerana kerja itu bukan untuk rakyat di negeri Sabah, untuk macai-macai dia saja. Bukan kerja kita. Menerusi reformasi pentadbiran oleh Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal, lebih 500 kaki tangan kerajaan negeri mendapat kenaikan pangkat. Grade penjawat awam Sabah adalah lebih rendah berbanding pegawai kerajaan persekutuan semasa zaman Barisan Nasional BN walaupun jawatan yang dipikul sama. Sebagai contoh, ketika seorang pegawai daerah di Semenanjung menikmati grade gaji sehingga jusi, namun di Sabah grade tertinggi pegawai daerah semasa pemerintahan Tan Sri Musa Aman cuma N48. Perkara tersebut berlaku disebabkan sikap Musa sendiri yang gemar menyambung kontrak pegawai tertentu berulang kali, menyebabkan ada pegawai bawahan gagal menikmati kenaikan pangkat atau grade selama 20 tahun. Bagaimanapun, selepas Parti Warisan Sabah Warisan memerintah, dasar menyambung kontrak pegawai atasan dimansuhkan, malah reformasi pentadbiran diamalkan Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal menyebabkan lebih 500 kaki tangan mendapat kenaikan pangkat. Kita loncatkan semua. Berapa pegawai-pegawai daerah yang daerah besar naik menjadi super scale C. Setiausaha tetap yang ada. Semua setiausaha tetap yang ada di kementerian sudah pun naik super scale C semua. Tidak pernah berlaku. Dan dalam jangka masa pendek itu, kita loncatkan hampir 500 pegawai-pegawai kerajaan naik pangkat. Dulu semuanya jam. Pasal di atas itu jam. Sambung, state secretary sambung, itu SUT ni sambung jam. Jadi kita punya dasar, kita tidak sambung kecuali ada perkara-perkara tertentu, ya. Dan semuanya naik pangkat. Beliau berkata demikian ketika ditanya tentang reformasi pentadbiran yang dilaksanakannya sejak mentadbir Sabah. Terdahulu, beliau menyerahkan geran tanah kepada wakil penduduk daripada 121 kampung di seluruh Kudat dalam majlis yang diadakan di Dewan Tun Mustafa di sini hari ini. Dalam ucapannya di majlis itu, Muhammad Syafiee berkata pegawai kerajaan Sabah umpama kerani setiap kali pergi ke Kuala Lumpur untuk bermesyuarat memandangkan rakan sejawat mereka di Semenanjung mempunyai grade yang lebih tinggi. Justeru katanya perubahan dasar pentadbiran kerajaan warisan ialah antaranya menyediakan peruntukan 30 juta ringgit untuk pegawai kerajaan menyambung belajar di luar negara sehingga ke Universiti Cambridge untuk dinaikkan pangkat. Dulu dong tidak hantar pegawai-pegawai kita naikkan pangkat. Kesian pegawai-pegawai daerah. Kesian pegawai-pegawai kita. Kalau mesyuarat di Kuala Lumpur, duduk satu meja, diorang punya scale macam kerani, yang pegawai dari Kuala Lumpur semuanya tinggi-tinggi pangkat dia. Sekarang saya beritahu, kalau pension, bagi peluang yang lain. Semua ini orang baru itu. Naik pangkat semua. 500 orang di bawah kerajaan warisan. Dalam ucapannya juga, Ketua Menteri menegaskan prinsip adil dan saksama sentiasa menjadi tunjang pemerintahan kerajaan negeri. Ia demi memastikan rakyat Sabah tanpa mengira kaum dan agama terus mendapat pembelaan. Saya bagi peruntukan untuk Islamnya, untuk Kristiannya,
Saya pergi Tambunan. Bila saya pergi Tambunan, orang Tambunan minta peruntukan gereja dia. Bila dia beritahu dengan saya, Datuk Seri, kami punya gereja ini sudah rosak ini, berpuluh tahun. Saya luluskan peruntukan 1 juta ringgit, sudah pun siap baik pulih gereja. Bukan berarti dia agama Kristian saya tinggalkan mereka. Kita memerintah negeri mesti masukkan semua kaum dan agama. Pasal saya ketua menteri bukan hanya untuk orang Islam, saya juga ketua menteri Sabah untuk rakyat Sabah dan semua kaum dan semua agama yang ada. Masakan mau bagi undi baru kita boleh minta tolong sama orang Kristian mau dapat undi. Tapi bila kita perintah, jangan tolong dorang, tidak boleh. Pasal kita menjadi pemimpin. Seumpama hujan itu rahmatan lil alamin, diturunkan hujan itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Masakan bila hujan turun, yang kena hujan Haji Hamdul, yang kena hujan si Hamir, yang tidak kena hujan si Muhammadin sama si Bencong. Tapi kalau hujan datang ke Kudat, semua orang Kudat akan kena hujan. Bukan kaum ini, bukan bangsa ini, bukan agama ini, tidak ada. Diturunkan itu segala-gala. Mananya kita selaku pimpinan dan kerajaan rahmatan lil alamin, tidak mengira bangsanya, tidak mengira agamanya, harus kita jaga dengan baik. Saya tingkatkan peruntukan untuk agama Kristian. Saya juga tingkatkan peruntukan untuk agama Islam. Bukan berarti bila bagi Kristian Islam kita tinggalkan, tidak. Kita tingkatkan segala-galanya untuk membolehkan supaya jaga agama masing-masing. Di sebalik usaha berterusan Kerajaan Sabah di bawah Parti Warisan Sabah membela rakyat negeri ini, masih ada pihak yang mempersoalkan pencapaian kerajaan negeri dalam tempoh 2 tahun lalu. Di bawah kerajaan warisan, kita mansuhkan tourism, kita serahkan tanah itu, kampung itu kepada rakyat yang berhak. 2 tahun kita buat. Mereka perintah 15 tahun, kenapa tidak buat? Tapi mereka nyatakan berbagai-bagai. Tomahannya kita tidak nampak apa yang kerajaan warisan buat. Saya tidak buat hotel bertingkat-tingkat di Kudat. Saya tidak buat bangunan bertingkat-tingkat. Tapi yang penting kepada kita kandungannya, pengisiannya. Turut diperjuangkan kerajaan negeri peluang kenaikan pangkat dan melanjutkan pengajian di luar negara kepada pegawai-pegawai kerajaan negeri dan pemberian beasiswa kepada pelajar. Saya perkenalkan kembali apa yang diusahakan oleh Ramtun Mustafa, beasiswa kepada anak-anak Sabah. Belanjawan lalu saya sediakan peruntukan 50 juta untuk anak-anak kita hantar ke luar negara. Saya beritahu Yayasan Sabah, keluarkan, bagi beasiswa. Jangan hanya bagi sama tauke-tauke ini kayu balaku. Kita pastikan supaya beasiswa anak-anak kita dapat bantuannya ke luar negara. Yayasan Sabah 40 juta, kerajaan negeri 50 juta untuk kita hantar anak-anak ke luar negara. 30 juta saya berikan kepada pegawai kerajaan untuk belajar ke luar negara. 30 juta. Tahun lalu berapa orang yang pergi Cambridge University ke United Kingdom? Saya hantar mereka untuk belajar. Ini orang tidak nampak, yang dia nampak pembangkang saja. Kelembapan ekonomi berlaku di seluruh dunia dan bukan hanya di Sabah. Penasihat Pelaburan Christopher Masudal membidas kenyataan Tan Sri Musa Aman yang menyatakan pertumbuhan ekonomi Sabah terbantut ketika pemerintahan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdal. Walhal umum mengetahui kelembapan ekonomi berlaku di seluruh dunia susulan perang dagangan antarabangsa Amerika Syarikat dan China sejak 2018. Katanya Musa menjadikan laporan diterbitkan Jabatan Statistik Malaysia sebagai rujukan untuk mengatakan keluaran dalam negeri kasar KDNK Sabah menurun 0.5% berbanding 1.5% pada 2018.
Hakikatnya, ekonomi global juga menunjukkan penurunan KDNK pada 2019 termasuk Amerika Syarikat yang menurun kepada 2.3% berbanding 2.9% pada 2018. Di China pula, KDNK menurun 6.1% berbanding 6.8% pada 2018. Keadaan sama turut berlaku di Singapura dan Jerman. Menurutnya, tahun lalu Sabah negeri ke-6 menjadi penyumbang terbesar kepada KDNK Malaysia. Oleh itu, bagaimana Musa menyatakan Syafiee gagal sedangkan seluruh dunia dan KDNK negeri lain turut menunjukkan penurunan pada 2019, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Warga Asing Sabah JKPWAS akan memperhalusi cadangan pemberian IMM13 sebagai dokumen tunggal kepada golongan pendatang dan warga asing di Sabah. Kementerian Dalam Negeri KDN dalam jawapan lisan kepada Ahli Parlimen Kota Kinabalu Chan Fung Hin di Dewan Rakyat semalam berkata, langkah itu diambil untuk memastikan usaha mendokumenkan golongan itu dapat dilaksanakan dengan berkesan. Fung Hin bertanya jika Kerajaan Persekutuan mempunyai rancangan untuk menggunakan dokumen IMM13 sebagai satu-satunya dokumen untuk penyelarasan dokumen-dokumen pendatang asing tanpa izin parti di Sabah dan membatalkan semua dokumen yang lain. Beliau turut meminta KDN menjelaskan apakah perbezaan IMM13 dengan PAS Sementara Sabah PSS yang dicadangkan sebelum ini tetapi telah dibatalkan pelaksanaannya. Menjawab soalan tentang PSS, KDN berkata dokumen yang dicadangkan itu memerlukan pindahan terhadap perundangan berbanding IMM13 yang merupakan dokumen sedia ada. IMM13 adalah satu pas lawatan imigresen sedia ada yang diberikan kepada orang asing berdasarkan takrifan Peraturan 11 Peraturan Imigresen 1963, kata kementerian itu. Usaha mengusir pulang pendatang asing tanpa izin parti dari Sabah ke negara asal diteruskan. Usaha mengusir pendatang asing tanpa izin parti di Sabah diteruskan. Seramai 5,425 orang parti dihantar pulang setakat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Mohamad Rizwan Mohamad Yusof berkata penghantaran pulang parti itu dibuat hasil kerjasama dengan kerajaan Filipina dan Indonesia susulan penutupan sempadan akibat COVID-19. Katanya biarpun dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan Pemulihan, agensi berkaitan seperti Majlis Keselamatan Negara, Sabah bersama polis tetap melaksanakan pengusiran parti di Sabah. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan lisan Datuk Aziz Jaman Warisan Sepanggar mengenai perancangan dan tindakan kerajaan dalam menyelesaikan isu parti di Sabah semasa sesi persidangan Dewan Rakyat semalam. Katanya kawalan pintu sempadan negara ketika ini telah dipertingkatkan melalui op benteng yang diaktifkan sejak Mei lalu menerusi kerjasama pelbagai agensi penguatkuasa. Op benteng bertujuan mengekang kemasukan parti yang berisiko membawa ancaman wabak penyakit COVID-19. Cubaan menyeludup rokok bernilai 2.6 juta ringgit berjaya dipatahkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di perairan Pulau Usukan Kota Belud kemarin. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia berjaya merampas rokok seludup bernilai 2.6 juta ringgit di perairan Pulau Usukan Kota Belud malam kemarin. Dalam kejadian kira-kira pukul 11 malam itu, sebuah bot kargo didapati membawa muatan sebanyak 650,000 kotak rokok putih dipercayai dari Vietnam untuk dihantar ke Miri, Sarawak dan Balikpapan, Indonesia. Pengarah Maritim Sabah dan Labuan Laksamana Pertama Muhammad Rosli Abdullah berkata, bot itu ditahan di 24 Batu Nautika Barat Laut Pulau Usukan. Hasil pemeriksaan mendapati seorang tekong bersama 4 kru warga India serta 2 kru warga tempatan berusia lingkungan 24 hingga 50 tahun berada dalam bot. Muhammad Rosli berkata semua individu terbabit disyaki melakukan kesalahan mengikut Seksyen 135-1-I Akta Kastam 1967. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan denda tidak kurang daripada 10 kali ganda amaun duti kastam atau RM5,000 yang mana lebih tinggi. Saya Azami Liliashin, Magsukul.